مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini faslun fi adadi mubtilati solah. Fasal menjelaskan tentang sejumlah perkara yang membatalkan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi yabtulu bihi as-salatu ahada asyara syai'an. Jadi perkara yang membatalkan solat itu ada 11 perkara. Yang pertama adalah al-kalamu amdan. Berkata-kata dengan sengaja. Ucapan dengan sengaja. As-salihu li khatibil adamiyyin. Kata-kata yang macam mana tu? Kata-kata yang layak digunakan untuk percakapan sesama manusia. Contoh, sembahyang. Ni. Percakapan yang layak ke tak tu? Memberi maksud ke tak? Ni. Ada maksud tak? Layak tu panggil orang. Ni. Batal sembahyang dia. Faham? Sawa'un ta'allaq bi maslihati solah amla. Jadi, baik ucapan itu, dia ada hubungan dengan sembahyang ke tak? Contoh yang ada hubungan dengan sembahyang ataupun tak, saya bagi contoh, dia tengah sembahyang. Tiba-tiba dia nampak ada orang buta nak melintas jalan, ada motor, tak pun ada lori. Dia tengah sembahyang, dia kata lori. Dengan niat dia berkata seperti itu, maksud dia ta'allaq bi maslahati solat amla. Dia ada hubungan dengan sembahyang ke tak? Benda tu. Ada sembahyang, ada hubungan. Ada kan? Tetapi baik ada hubungan ke tak, kalau ucapan dia tu memberi maksud dan layak digunakan untuk percakapan manusia, batal. Kalau yang ada ta'alluq dengan sembahyang, contoh imam tu sepatutnya dia tahiyat kan, tetapi dia bangun, lepas tu dia kata sujud, ada ta'alluq kan. Dia kata duduk. Kalau kita tegur dengan subhanallah dan niat untuk zikir, boleh. Tetapi perkataan yang tadi tu dia kata duduk, tu yang membatalkan sembahyang. Faham tak? Tu yang pertama. Ucapan al-kalamu amdan tu maksud dia berkata tu dengan sengaja. Kecuali kalau benda tak sengaja. Contoh dia biasa melatah. Tiba-tiba di sembahyang ada cicak daripada cicak. Tak sengaja kan. Tu tak batal. Tapi kalau dia sampai lari, batal lah sembahyang dia. Dia takut sangat cicak. Dia melompat lari. Tu bukan perkataan, tu perbuatan. Kemudian yang nombor 2, wal amal al-kasir. Gerakan yang banyak. Al-mutawali. Gerakan yang banyak yang terus-menerus. Maksud terus-menerus tu apa? Seperti 3 kali langkah. Mana saya dah bagi contoh 3 kali langkah yang berturut-turut. Kalau 2, belum 3 lagi. Dia daripada belakang dia nak pergi ke depan tu, 1, 2 dia stop. 1, 2 dia stop. 1, 2 dia stop, boleh. Gerakan yang banyak ini, wal amal al-amal al-kasir, gerakan yang banyak ini baik dia sengaja ataupun dia tak sengaja, tetap batal solat. Contoh dia gatal, dia garu. Solat. Batal. Dia garu macam ni. Tetapi kalau dia garu kecil, tak apa. Amalul qalil fala tabtulu salatu bihi. Kalau amal yang pergerakan yang sikit, maka dia tak membatalkan solat. Contoh pergerakan yang sikit tu apa? Kelipan mata, kelip sikit kan, kelip. Gerakan sendi jari. Tetapi bukan untuk niat tala'ub, bukan niat untuk bermain-main. Contoh dia
dikelip mata macam ni kan, ada orang depan dia, dia buat macam tu. Tu niat tala'ub, tak boleh. Kemudian yang ketiga, wal hadas. Hadas, faham hadas kan? Asgharu wa akbaru, baik hadas kecil ataupun hadas besar, batal semayang dia. Kalau tengah semayang, tiba-tiba dia berhadas kecil, contoh dia terkentut, ataupun dia terkencing, ataupun dia kalau hadas besar macam mana? Macam mana boleh hadas besar dalam solat? Contoh bagi kaum wanita lah. Kalau kaum lelaki ni tak tahu contoh dia macam mana. Dalam semayang dia boleh berhadas besar. Faham? Faham? Kemudian yang nombor 4, wa hudusun najasah alladhi la yu'fi anha. Munculnya najis yang tak dimaafkan. Munculnya najis yang tak dimaafkan. Jadi ada najis yang dimaafkan, ada yang najis yang tak dimaafkan. Faham kan? Kalau najis yang tak dimaafkan, najis yang dimaafkan contoh apa? Saya dah bagi tahu lah. Darah yang sikit. Kemudian walau waqa'a ala ni sambungan. Walau waqa'a ala thawbihi najasatun ya bisatun fanafadha thawbahu halan lam tabtu salatahu. Maka kalau tiba-tiba di tengah semayang ada sesuatu najis jatuh kepada pakaian dia, najis yang kering. Ni najis yang dimaafkan, termasuk najis yang kering. Tiba-tiba jatuh najis kering kat atas baju dia. Kemudian dia dengan seketika itu juga dia membuang najisnya itu. Dia jentik ke, gerakan kecil lah, dia jatuh tak kicap, boom, jentik. Alhamdulillah dia kata jentik tadi. Faham? Kemudian yang nombor 5, wangkishaful aurah, terbukanya aurat. Kalau terbuka aurat amdan, wangkishaful aurah amdan, terbuka aurat dengan sengaja. Fa in kashafaha arihu, ni contoh. Fa in kashafaha arihu fasataraha fil hal lam tabtu salatuhu. Kalau terbukanya auratnya dia itu bukan dengan sengaja. Contoh, dibagi contoh kat sini, Nazmi semayang pakai kain sarung. Tiba-tiba angin ribut datang, tiup dia punya sarung. Sarung dia naik. Naik bawah sikit kat peha. Jadi nampaklah lutut dia tu, bahagian aurat dia tu. Maka kemudian lepas tu pun Nazmi fasataroha. Nazmi terus tutup. Sarung dia naik tu, dia terus tutup. Bukan dia biar angin tu melambai-lambai. Kalau dia biar angin tu melambai-lambai, dia tak batal solat dia. Jadi fasataroha fil hal, maksud dia buka, dia terus tutup. Sama juga dengan wanita. Lam tabtu solatuhu, maka solat dia tak batal. Kalau dia terbuka aurat bukan dengan sengaja dan dia bersegera untuk menutupi aurat dia tu kembali, maka tak batal solat dia. Kemudian yang keenam, wataghyirun niyah, berubah niat. Seperti niat nak keluar solat. Contoh tengah semayang, nak hujan, tengok mendung. Baju seminggu punya basuh baju ni ada kat ampayan. Hujan ke tak? Angkat baju ke tak? Berubah niat dia tu. Dari nak semayang tu, tengah semayang tu niat nak keluar, berubah-ubah niat dia, maka batal solat dia. Faham? Ataupun niat solat zuhur, tetapi dia nak ubah, semayang asar lah, bukan zuhur. Berubah niat dia, maka batal. Dia kena ulang balik. Faham? Kemudian yang ke-7, wal istidbarul kiblah, dia membelakangkan kiblat. Kiblat dia kena, syarat dia apa? Dada menghadap ke kiblat. Kalau dia membelakangkan kiblat, contoh kiblat sebelah sini, dia semayang sebelah sana.
maka tak sah solat dia. Dan yang nombor 8, wal aklu. Nombor 8, makan. Ada juga orang makan dalam sembahyang. Kalau makan, maka batallah solat dia. Kemudian yang ke-9, wasyarbu, minum. Kathiran kana al-ma'kulu wal mashbu' aw qalilan illa ayakuna asy-syakhsu fi hadhihi surah jahilan tahrima zalik. Baik yang apa yang dia makan ataupun yang dia minum itu banyak ataupun sikit. Kecuali illa ayakuna syakhsu fi hadhihi surah jahilan tahrim, kecuali bila seseorang tu pada kes ini, maksudnya makan yang sikit itu dia tak tahu tentang keharaman tersebut. Dia tak tahu. Contoh, dia tak tahu ada daging selit dekat gigi dia tu, kalau dia telan batal sembahyang, dia tak tahu. Dia tertelan. Dia telan. Maka tak apa. Tapi kalau dia dah tahu, dia sengaja. Rugi lah. Daging mahal sekarang. Hayang nak buang. Dia makan. Dia telan. Maka batal lah solat dia. Yang nombor 10, al-kohkohah. Al-kohkoh, tahu kohkoh? Tahu al-kohkoh bahasa Arab? Wal kohkohatu. Tahu al-kohkoh? Tak tahu? Kohkoh. Apa? Gelak. Yang nombor 10 gelak. Biasanya ada lah jumpa. Biasa budak-budak seorang tu buat lawak, satu soft gelak. Faham? Tapi sebagian ulama ada mengatakan wa minhum man yu'abbiru anha bidhahk. Tapi sebagian ulama ada yang menggunakan ungkapan dengan kata-kata ketawa. Dia gelak. Kemudian yang terakhir, wariddatu murtad. Apakah murtad? Wahya qat'ul Islam biqaulin aw fi'lin. Murtad itu adalah keluar dari Islam dengan sebab apa? Biqaulin, perkataan, au fi'lin, ataupun perbuatan. Dengan semayang pun boleh murtad. Na'udzubillah, kalau hidayah dia dah habis. Contoh murtad dengan perkataan tu, contoh dia kata keluar Islam tu contoh keluar Islam leceh anak sembahyang. Ataupun fi'lin, dia buat perbuatan yang mengeluarkan dia daripada Islam. Dia pergi dekat tokong ke, dia pergi dengan niat untuk keluar daripada Islam. Jadi ini ada 11 perkara yang jikalau 11 perkara ini kita lakukan dalam solat kita, maka batallah solat, kena ulang balik. Faham? Ada yang nak tanya? Kalau tak ada, tutup . Tak ada ya? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. Fatum alaina taubatan taghsil kulli haubatan wastur lana aurati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna
بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودنا آلي والإخوان وسائر الخلال يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.